Assalamualaikum dan salam syarikat sayang, bersama saya Alfairez Jumurin. Fokus berita malam. Kestabilan politik kerajaan persekutuan sangat penting bagi meyakinkan dan menarik pelaburan asing ke Malaysia. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, jika ketidakstabilan politik kerajaan persekutuan berlaku, ia pasti menghilangkan keyakinan pelabur asing untuk melabur di negara ini. Kesimpulannya, kita mesti mempunyai politik yang stable. Sebab people tak ada confidence. Apabila dia tak ada keyakinan, maka pelaburan kita terjejas. Kalau tujuan tidak, there is no inflow of foreign fund. Jadi mana ada ringgit kita kena beli? Kena orang fatih. That's why very important for Malaysia to have a very strong, stable government. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas merasmikan Masjid Darul Naim Kampung Lintang Kuching pada Jumaat. Tegas beliau lagi, kestabilan politik di negara ini menjadi kunci dalam menaikkan keyakinan pelabur asing untuk melabur sekaligus dapat meningkatkan nilai mata wang ringgit Malaysia. Mengulas lanjut, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari memberitahu Sarawak bertuah kerana kerajaan Sarawak mempunyai strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 untuk memajukan negeri ini dan sebagai pelindung kepada kesan inflasi yang berlaku ketika ini. Melalui post COVID-19 dan kita sekarang ini melaksanakan projek-projek kita. Dan ada projek yang sakit, kita gunakan rasio kontraktor di mana bahan harganya kita adjust lah dengan harga barang yang ada sekarang ini. Bermakna projek kita akan terus berjalan dan ia tidak akan menjejaskan dari sudut pekerjaan. Orang akan mempunyai pekerjaan. Sebab itu kita rasa bertuah ataupun bernasib baik kerana kita sudah ada strategi dari sudut pembangunan dan ini telah saya jangka. Sebab itu Berita seterusnya, Kerajaan Sarawak mempunyai misi untuk melahirkan jaguh dunia dengan menubuhkan beberapa infrastruktur pendidikan dari tahap sekolah rendah, menengah dan seterusnya institusi pengajian tinggi IPT. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, kerajaan menerusi Yayasan Sarawak mengambil langkah proaktif dengan menyediakan landasan kepada anak-anak di negeri ini untuk melanjutkan pengajian ke peringkat yang paling tinggi. Ke arah itu jelasnya, Expo Pendidikan di semua daerah yang membabitkan 42 lokasi di Sarawak diadakan untuk mendedahkan peluang dan jurusan yang baru kepada pelajar termasuk bukan bumi putera, terutamanya lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM dan sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM sama ada bercorak akademik maupun kemahiran yang relevan dengan pembangunan masa kini. dahulu kita bergantung kepada beasiswa sahaja daripada kerajaan. Dan hari ini kita mempunyai satu yayasan sejak tahun 1970. Mula-mula kita menghantarkan anak kita di Semenanjung, di sekolah-sekolah asrama. Dan hari ini kita dapat melihat kesannya. Banyak pemimpin kita telah menuntut melalui skim Yayasan Sarawak. Kita sudah ada mempunyai institusi pengajian tinggi di Sarawak sendiri. Jadi inilah kemudahan-kemudahan yang ada. Maka anak-anak pelajar kita hari ini haruslah melihat peluang dalam jurusan-jurusan disiplin yang relevan dengan pembangunan yang berlaku ketika ini. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan Expo Pendidikan Sarawak 2022 yang disiarkan secara langsung dari Dewan Jamilah Yayasan Sarawak Kuching melalui aplikasi Google Meet. Tambah Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari yang juga pengerusi Yayasan Sarawak, sejumlah wang yang besar juga telah dilaburkan oleh kerajaan bagi meningkatkan kualiti beberapa pusat latihan yang merupakan aset di bawah Yayasan Sarawak ketika ini. Ujarnya, inisiatif sedemikian bertujuan memastikan pembelajaran di Sarawak menepati standard aliran sukatan pendidikan yang diterima oleh universiti-universiti tersohor di dunia. Swinburne University, Universiti Ketin begitu juga. Kita ada universiti di Sibu, iaitu Universiti Teknologi Sarawak. Kita ada pula ICAT yang akan kita naik taraf sebagai Universiti College pun sudah dilulus. Universiti juga. Kita ada Sentek. Kita juga membangun sekolah antarabangsa.
dengan sukatan silibus Cambridge. Maka saya ada wang lakah hal carbon. Tak pernah kita bercerita dengan climate change. Tak pernah kita mempelajari sedalamnya ilmu chemistry. Dulu tak ada kita cakap mengenai dengan membuatkan ubatan. Tapi inilah keadaannya. Ini akan melahirkan anak kita yang sudah kita sediakan dengan satu standard yang tinggi. Dalam majlis itu, Premier Sarawak memotong ikatan reben pada kain rentang sebagai simbolik pelancaran Expo tersebut disusuli pelancaran yang dilakukan secara serentak di peringkat daerah. Majlis turut menyaksikan penyampaian watikah pelantikan TVET Collaboration Hub TCH daripada Ketua Pegawai Eksekutif Sentex, Syed Muhammad Hussein Wan Abdul Rahman kepada Premier Sarawak. Premier Sarawak turut menyampaikan hadiah cemerlang SPM 2021 kepada 33 penerima daripada Sekolah Menengah Sains Kuching Utara, Sakura. Terdahulu, Pengarah Yayasan Sarawak, Mersal Abang Rosli menjelaskan Yayasan Sarawak kini menjalinkan kerjasama dengan Jabatan Tanah dan Survey Sarawak JTS untuk menaja pelajar. Menurut beliau, pihaknya akan menguruskan beasiswa untuk menaja pelajar mengikuti Diploma Perancangan Bandar di Universiti Teknologi Mara UiTM Sarawak. We will manage their scholarship to sponsor students doing diploma in town and country planning at UiTM Sarawak. Successful students are granted job after graduation under the state service for 5 years. This is just one of the examples that students are unaware of, which is why this expo is so important and must be organized for them to gain access to the most up-to-date information. Bercakap mengenai Expo Pendidikan Sarawak, Mersal memberitahu program itu adalah julung kali dianjurkan dengan kerjasama pejabat residen dan daerah Sarawak serta pejabat pendidikan daerah. Jelasnya, Expo tersebut menampilkan sesi kaunseling, pameran dan peluang untuk pelajar mendaftar di institusi yang mengambil bahagian seperti Curtin Malaysia, Swinburne Sarawak, UTS Sibu, Sarawak Skills, ICATS, Sentex, College SATT, College Laila Taib dan Pelita Mas Laut. Di Matu, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Integriti dan Ombudsman, Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya menasihati pelajar agar mengambil peluang untuk melanjutkan pengajian di pelbagai IPT yang ada di Sarawak. Katanya terdapat banyak universiti dari luar negara yang menubuhkan cawangannya di sini untuk memberi kemudahan kepada pelajar melanjutkan pengajian mereka ke tahap yang lebih tinggi. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Jemoreng turut menasihati lepasan SPM untuk meneruskan pengajian dan tidak terus bekerja untuk menjamin masa depan yang lebih baik. Nasihatnya kepada pelajar agar tidak memilih kursus yang glamour dan berkerjaya namun perlu berdasarkan kemampuan dan pulangannya apabila memasuki alam pekerjaan nanti. Berucap semasa Expo Pendidikan Sarawak peringkat daerah Matu 2022 di Dewan Suarah Matu pada Sabtu, Datuk Dr. Juanda mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Sarawak atas kesudian menganjurkan program itu di Matu. Pada program sama, seramai 446 pelajar dari 20 buah sekolah di bawah PPD Matu Daro dan PPD Dalat menerima voucher pakaian sekolah dari Yayasan Sarawak bernilai RM200 seorang dengan jumlah keseluruhan RM89,200. Selain itu, seramai 18 pelajar cemerlang SPM 2021 di mana 10 dari SMK Agama Igan dan 8 dari SMK Matu menerima sijil dan sijil premium bernilai RM500 setiap seorang. Sementara itu, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Muhammad Raziz Hitam berkata Expo Pendidikan Sarawak harus dijadikan medium oleh pelajar mendapatkan maklumat terkini mengenai kursus-kursus dan bidang pengajian yang ditawarkan oleh IPT. Tambahnya, kehadiran Yayasan Sarawak dalam Expo juga membolehkan pelajar mendapatkan maklumat mengenai penajaan yang disediakan oleh mereka. Katanya penganjuran Expo itu di semua daerah mampu mengelakkan isu pelajar tercicir untuk melanjutkan pelajaran masing-masing disebabkan soal logistik atau jauh terpencil walaupun pelajar mempunyai kelayakan yang sesuai. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Perasmian Expo Pendidikan Sarawak peringkat daerah Betong dan daerah Pusat pada Sabtu. Jelasnya lagi, Kerajaan Sarawak di bawah kepimpinan Premier Sarawak pada masa kini komited untuk memastikan Sarawak kekal di landasan menjadi negeri maju menjelang 2030. Beliau menambah langkah-langkah dan perancangan yang diperkenalkan dan dilaksanakan oleh kerajaan sebenarnya untuk faedah rakyat di negeri ini.
Beliau dalam pada itu berharap expo itu akan dijadikan program tahunan supaya pelajar-pelajar sentiasa mendapat maklumat terkini dan memberi mereka peluang membuat pilihan kerjaya yang sesuai. Di Meradong, Wakil Rakyatnya Datuk Ding Kong Hing menyeru generasi muda khususnya pelajar agar mempersiapkan diri merebut pelbagai peluang tenaga mahir yang diperlukan Sarawak untuk menggerakkan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Katanya PCDS yang menjadi landasan untuk Sarawak menjadi negeri maju pada 2030 memerlukan banyak tenaga kerja yang mahir dan berpengetahuan untuk memastikannya berjaya dicapai. Dalam hal ini, beliau berkata pelaburan dalam pembangunan manusia amat penting sebagai aset penting untuk menjadi penggerak utama dalam membangunkan negeri ini. Sehubungan itu, jelasnya Kerajaan Sarawak melalui Yayasan Sarawak telah menubuhkan pelbagai IPT dan institusi kemahiran sebagai usaha membolehkan anak-anak negeri ini melanjutkan pelajaran masing-masing bagi memenuhi keperluan tenaga kerja itu nanti. Untuk itu, Sarawak perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi antara 6 hingga 8% sehingga 2030 boleh menjadi kuasa ekonomi digital memiliki infrastruktur dan utility yang sangat baik, seterusnya rakyat menikmati pendapatan tinggi. Beliau berucap demikian semasa merasmikan Expo Pendidikan Sarawak Daerah Meradong 2022 di Dewan Masyarakat Bintangor pada Sabtu. Pada majlis itu turut disampaikan baucer bantuan pakaian seragam sekolah dan sijil kepada 29 pelajar cemerlang dalam peperiksaan SPM yang terdiri daripada pelajar di SMK Tonghua, SMK Meradong, SMK Kai Chung dan SMK Bandar Bintangor. Keperkembangan seterusnya, Petronas Carigali Sdn Berhad Sarawak Asset telah mengadakan sambutan majlis makan malam sempena menyambut Hari Gawai di Miri Marriott Resort and Spa pada Khamis. Hadir merasmikan majlis itu Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan 1 merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Piasau Datuk Sebastian Ting Chiu Yu. Majlis yang berlangsung dalam suasana santai itu diserikan dengan persembahan ngajat ngalu pengabang, simbolik ngirup air pengayuh, ngerbah keranyai dan ngiling bidai dan makan malam. Sekian edisi malam bersama saya Alfairez Jumurin. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #menyebar fakta. Salam UKAS. Thank you.